Kau ada. Korang miskin. Mana mampu nak pakai ni? 2080 Ti. Come on lah. Aku pun sama. Tapi aku tak semiskin korang. Ya, aku mengaku aku tak sekaya nak beli ni 2080 Ti. Kan, sama lah korang bukan mampu pun. Tapi aku mampulah nak pakai ni. 2080. 2080,000. Bukan nak cakap apa lah kan. Aku mampu. PC aku mampu nak support 2080. Tapi sebenarnya aku tak mampu juga. Dua-dua ni pinjam je. Dah lah tak mampu, belagak kaya pula tu. Jadi hari ni dalam unbox kita tak ada nak unboxing apa-apa. Cuma hari ni kita nak buat comparison RTX on ataupun off. Perbezaan dia lah sebab apa? Nvidia dia ada umumkan teknologi DLSS 2.0 di mana dia akan memberikan tekstur detail grafik yang lebih mantap lah katanya. Yang dia punya claim lah kan. Jadi kita nak tahulah kenapa aku buat video ni adakah RTX ni ada perbezaan dari segi grafik dia dengan GTX ataupun kad-kad lain lah yang tak ada ray tracing, yang tak ada DLSS ni kan. Jadi PC akan aku gunakan untuk buat comparison ni. Dia punya CPU dia ada 3800X Ryzen. Okey, lepas tu dia ada 32GB RAM dan juga menggunakan graphic card RTX 2080 MSI Gaming Trio X ke Gaming X Trio. Actually aku ada 2080 Ti, aku ada 2080. Kenapa aku tak pakai 2080 Ti ni? Sebabnya PSU aku kecil, tak support kan. Aku masuk je terus tak boleh start PC aku. Masuk 2080 boleh start. Jadi kepada siapa-siapa yang tak tahu apa itu ray tracing, apa itu DLSS, ni meh cikgu terangkan. Okey. Ray tracing merupakan satu teknologi yang di mana diorang akan cuba, bukan diorang lah, ray tracing ni dia akan cuba untuk simulate lighting dunia sebenar. Maksudnya cara dia reflectkan light tu, cara apa shadow dia kan, bayang-bayang tu. Lepas tu basically dia cuba untuk simulate lighting dunia sebenar lah. Instead of sebelum ni game yang kadang-kadang reflection tak betul, flare melampau lah apa. Jadi ray tracing dia cuba tak adalah 100% sebenar tapi better lah. DLSS pula merupakan satu AI function deep learning super sampling di mana dia digunakan untuk solve issue macam blurring, transparency. Tapi yang bagusnya pasal DLSS ni, DLSS adalah dia punya function untuk upscale resolution. Yang tu yang paling best. Pasal apa? Pasal dia runkan game kita dekat lower resolution. Maksudnya kalau aku nak main dekat 1080p, okay, dia akan run actually resolution bawah daripada tu. Aku tak sure berapa resolution dia, tapi dia akan run bawah. So korang punya performance lebih baik. Yalah, contohnya kalau kau main dekat 1080p dengan 4K, 1080p lagi laju daripada 4K, betul tak? So kalau aku nak main dekat 1080p, dia akan run dekat lagi rendah. Kemudian dia gunakan AI function dia untuk macam upscale, besarkan balik gambar tu dengan cara bijaksana lah, intelligent AI kan. Jadi kat situ korang dapat performance yang lebih baik untuk grafik yang lebih baik. Contohnya macam kalau sebelum ni korang ultra setting dah semput, tapi sebabkan DLSS ni actually run korang punya game dekat resolution yang lebih rendah, jadi korang punya performance better dengan grafik yang lagi baik. Performance pun baik, FPS pun cun. Jadi game pilihan untuk comparison hari ni adalah Deliver Us The Moon. Okay, kenapa aku pilih game ni? Sebab game ni dia macam dia tak fast pace, jadi senang kita nak tengok detail-detail ke apa benda semua apa tu lah kan, texture lah, shadow semua kita nak tengok. Okay, sebab game ni dia lebih kepada grafik, and then the slow pace, dia macam puzzle style of game lah. Dia macam kita nak
Aku pun tak tahu. Aku pun baru start main game ni. Jadi kalau korang nak beli game ni, korang boleh beli di Steam. Harga dia lebih kurang RM44. Tak mahal sangat lah. Tapi aku tak tahu gameplay dia berapa lama. So far tengok kalau dari segi grafik memang cantik lah. Tapi game ni macam pening sikit. Sebab dia dekat space kita pusing kan. Dia bukan kiri, kanan, atas, atas bawah, depan, belakang. Dia ada diagonal, dia boleh pusing. 360 boys. Jadi untuk game ni kita akan gunakan setting yang paling tinggi sekali, iaitu epic. Perbezaan dia hanyalah pada RTX on ataupun off. Maksudnya kalau RTX on ni kita on kan dia DLSS kepada quality setting. Dia punya ray tracing kita setting ke epic. Paling tinggi sekali lah kan. Kalau RTX off tu semua epic juga kecuali DLSS off dan juga ray tracing off. Kita nak tengok perbezaan dia RTX on versus RTX off. Let's go! Welcome to the game. Send us to the moon, guys. Okay, jadi ini adalah game lebih kurang macam puzzle kan. Untuk korang selamatkan bumi, korang kena pergi ke bulan. Dengan cara apa dia nak selamatkan bumi tu aku pun tak tahu. Jadi benda tu tak penting sebab kita bukan nak selamatkan bumi, kita nak tengok comparison antara RTX off dan juga on. Okay, sekarang ni kita runkan game ni di 1080p dengan highest setting tanpa RTX on. Okay, sekarang kita running dekat 111 FPS untuk scene ni. Jadi kalau kita on kan RTX punya function, kita boleh nampak perbezaan dari segi reflection dekat spacesuit tu. Lampu dia macam kurang terang sikit, shadow dia agak sharp. Ini antara feature-features yang datang dengan RTX lah. Jadi perbezaan dia, kalau korang tak tengok betul-betul, korang bukan jenis yang tengok grafik, korang tak nampak. Tapi kalau korang jenis yang pentingkan grafik, korang akan nampak details-details ni. Jadi antara perbezaan yang kita boleh nampak kalau kita on kan RTX adalah shadow dan lighting dia lah. Okay, kalau kita tengok dekat lampu biru atas tu, dia ada nampak macam aura dekat luar tu, lebih blur sikit kan. Kalau kita tengok dekat shadow dekat bawah tulisan Russian ni, dia punya shadow pun blur je, tak nampak sangat lah, tak nampak sangat. Dan shadow di belakang badan kita nampak lebih ada orang cakap dia punya transition, dia ada transition lah. Dia tak berapa sharp shadow dia. Kemudian sebab kalau ikutkan lighting kat sini, lighting dia agak tajam, jadi sepatutnya dia punya shadow tu agak tajam jugalah, lebih sharp. Dan kalau kita tengok bayang-bayang dia belah kiri, kita boleh tengok perbezaan bayang-bayang pagar tu sendiri kalau kita off dan juga kalau kita on kan ray tracing dan juga DLSS. Di mana kalau kita on kan RTX tu, lampu belah atas kanan warna biru tu, dia punya blur dia lagi smooth kan. Shadow di tulisan bawah tulisan Rusia tu dia lagi sharp kan. Dia tak macam tadi macam blur-blur sikit kan kalau off. Tapi pada aku macam kekurangan sikit. Walaupun dia lagi sharp, bayang-bayang dia semua apa, detail dia lagi nice, cantik, tapi dia punya shadow dekat belakang spacer ni dia tak ada transition bila macam RTX off. Maksudnya dia terus sederet garisan macam tu lah, which is actually make sense kalau lighting outdoor ni lighting yang tajam kan, cahaya yang tajam, jadi dia punya shadow pun memang kena tajam lah, tak ada transition sangat. Kalau kita tengok bayang-bayang dekat belah kiri pagar tu, memang hilang terus dawai kecil-kecil yang menegak tu. Kalau kita tengok dekat plastik atas tu, dia ada reflection, tapi reflection dia macam ada actually agak realistik, cuma pencahayaan dia tu macam pelik sikit. Kita boleh nampak macam watercolor yang tergapung kat atas air. Tapi kalau kita on ke RTX, dia punya reflection tu lebih, orang cakap lebih smooth, tak terlampau ketara sangat lah kalau dibandingkan dengan off. Jadi tak nampak macam fake sangat. Kalau bandingkan dengan RTX off tu, memang agak macam pelik sikit lah kalau kita tengok betul-betul. Jadi di kawasan yang agak gelap, kita boleh nampak perbezaan antara off dan on. Untuk off ni, kita boleh nampak dekat belakang spacesuit ni agak terang, tapi dekat bahagian depan, belah kiri dan kanan tu agak gelap sikit. Walhal ada pencahayaan yang datang daripada belakang. Tapi bila kita on ke RTX, kita boleh nampak perbezaan dia. Yang cahaya dia, shadownya di punggung spacesuit tu kan, di bahagian depan, kiri dan kanan tu nampak lebih terang sebab memang ada pencahayaan
yang datang daripada belakang menembak ke arah kawasan ni. Dari segi reflection dekat cermin pula, kita boleh nampak bila RTX off, memang kita tak nampak sangat sama-sama ada punya reflection. Tapi bila kita onkan RTX, kita boleh nampak reflection spacesuit kita dengan lebih baik. Dan reflection terminal ni lebih baik daripada bila RTX off. Kalau tak nampak memang macam pelik sikit lah. Jadi itu sajalah untuk sedikit teaser kan, comparison antara RTX off dan juga on untuk game Deliver Us The Moon. Best juga game ni. Aku rasa aku akan teruskan main game ni, sebab aku rasa game macam ni memang game yang untuk aku. Jadi pada keseluruhannya, aku rasa RTX punya features ni, Ray Tracing dan DLSS ni, dia adalah satu features yang bagus. Dia bagi kau grafik detail yang lebih baik dengan performance yang bagus. Dua ni penting. Biasanya grafik bagus, performance down. Ataupun performance bagus, grafik down. Yang ni tak. Dia bagi kau grafik yang bagus dengan performance yang bagus. Itu yang kita nak. Tapi kekurangannya adalah belum banyak game yang support DLSS 2.0 ni dan juga Ray Tracing. Jadi pada aku, in the future, aku rasa akan banyak lagi game-game title yang akan keluar yang support DLSS ni. Kalau korang merupakan gamers yang appreciate grafik kan, macam aku tak berapa minat sangat game-game macam shooting game. Semua apa, aku minat story punya game. Biasanya story punya game ni grafik dia awal-awal boleh tahan lah kan. Sebab apa, dia lebih kepada story, cerita, single player punya game. Kalau korang minat game-game macam ni, ini adalah pilihan tepat untuk korang. Sebab ramai orang compare. Dia macam nak pakai RTX ke nak pakai GTX kan. Ramai pilih GTX sebab lagi murah, orang cakap berbaloi. Tapi diorang sebenarnya tak faham kelebihan RTX. Sebab apa? Memanglah harga dia lebih kurang, and GTX lagi murah, kau boleh dapat macam lagi kuat pun. Aku pun tak sure harga semasa. Okay, tapi orang tak nampak perbezaan dia, pasal kebanyakan orang main game yang tak support benda-benda ni, yang tak perlukan grafik yang tinggi. Contohnya macam PUBG. Tak tahulah PUBG tu hidup lagi tak kan. Dota. Kebanyakan orang main game yang MMO ni, dia tak perlukan grafik yang tinggi. Tapi kalau kau jenis main game-game yang single player, ataupun ada jugalah certain MMO yang grafik dia kuat, demanding juga kan. Tapi pada aku, kalau kau kejar grafik, kau nak tengok grafik lawa, better pilih RTX. RTX ni dia ada features yang lebih baik untuk daripada GTX. So tak kisahlah RTX 2060 ke, 2070 ke, 80 ke, Super ke, TI ke, Buy ke, Trans ke, semua RTX 20 series ada function ni, Ray Tracing dan juga DLSS 2.0 ni. Cuma game korang support tak support je lah. Jadi satu lagi kelebihan RTX merupakan, ini ramai orang tak tahu, adalah extra core dia. Extra core, dia bukanlah extra core, dia memang dia orang dah letak core kat situ. Satu core khas untuk streaming. Korang tahu tak kenapa dulu orang pakai dua PC untuk stream? Satu adalah untuk PC game, satu lagi PC streaming dia. Adalah sebab bila korang main game dan stream satu masa, dia akan makan dua-dua ni lah. Jadi dia akan effect, streaming dia akan pakai CPU korang, game pun akan pakai CPU korang. Jadi dia akan effect gaming performance korang. Kalau kata sebelum ni FPS korang tinggi, dia jadi rendah sikit. So RTX dia come out dengan satu solution di mana diorang buatkan satu core khas dekat chip diorang untuk streaming, dedicated untuk streaming, optimize dengan OBS lagi. Jadi bila korang run RTX punya encoder untuk streaming, dia takkan kacau gaming performance korang. Kalau kata sebelum ni FPS 100, FPS kau 100 jugalah. Sebab apa? Waktu kau main game, kau tak pakai core yang streaming tu, and waktu kau streaming tu akan pakai satu core yang untuk streaming tu saja. Dia tak akan pakai core yang untuk main game tu dekat graphic card. Jadi tak ada isu dia makan CPU korang, tak ada isu dia makan graphic card. Dia makan graphic card tapi dia tak kacau langsung gaming performance korang. Itu yang bagusnya RTX.
untuk streamer, kalau nak jadi streamer kan, tak payah. Kalau nak jadi streamer, pakai RTX, pakai GPU encoder dia. Jadi korang tak perlu spend mahal-mahal. Sebab apa? Stream korang tak cantik, lag kan. Stream cantik, game pula drop. Jadi pakailah RTX. Itu kelebihan dia. Tak perlu lagi 2 PC. Tapi still lah, walaupun CPU encoder jauh lebih baik daripada GPU punya encoding, tapi untuk stream dekat Facebook dan YouTube ni dah cukup dah, cantik dah. Aku dah try, okey je kan. Grafik cantik je. Jadi itu adalah pandangan aku tentang kelebihan RTX, iaitu Ray Tracing dan juga DLSS. Jadi terpulang pada korang nak pakai GTX ke RTX. Kalau aku prefer totally RTX sebab harga dia tak banyak beza dengan GTX, and then aku dapat extra features. Okay, jadi itu saja untuk unbox kali ni. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.